Salam sejahtera dan salam mesra kepada semua rakan-rakan. Kali ini kita ikuti kes pembunuhan kejam yang pernah berlaku di Malaysia. Walaupun banyak kes pembunuhan di Malaysia, kes pembunuhan ini adalah paling kejam dan sadis sekali, pernah mengemparkan seluruh tanah air. Kepala mangsa ditetak sehingga putus dan badan dikerat kepada 18 bahagian tanpa ada rasa peri kemanusiaan. Mayat ditanam dalam lubang sedalam 1.8 meter dan ditutup dengan simen. Mari sama-sama kita ikuti kisah ini sampai habis. Jangan lupa tekan butang subscriber serta locengnya sekali untuk notifikasi video baru yang dimuat naik. Kes Mona Fandi. Pastinya ramai yang sudah sedia maklum kes yang berlaku pada tahun 2001. Sungguh pun sudah bertahun-tahun berlalu, kes ini masih diingati kerana ada unsur seram dan paling sadis. Mona Fandi atau nama sebenarnya Maznah binti Ismail. Beliau dilahirkan pada 1 Januari 1956 di Kanga Perlis. Dia pernah menjadi seorang penyanyi pop sebelum dia bercadang untuk menukar kariernya menjadi seorang bomoh. Dia pernah mengeluarkan album pertama bertajuk Diana pada tahun 1987 dan terkenal menerusi lagunya Ku Nyanyikan lagu ini. Ketika inilah beliau mula menggunakan nama komersial Mona Fandi, nama yang kekal popular dan terus terpahat dalam ingatan rakyat Malaysia sehingga kini. Dia berkahwin dengan Muhammad Affandi Abdul Rahman, merupakan suami ketiga beliau. Dia mempunyai seorang anak perempuan bernama Mazdiana Affandi. Suaminya, Muhammad Affandi Abdul Rahman, menuntut ilmu persilatan di Indonesia dan beliau beralih arah ke bidang perubatan tradisional. Kariernya sebagai bomoh berjaya dengan pertolongan suami dan seorang pembantunya. Kisah ini bermula pada bulan Julai tahun 1993. Datuk Mazlan Idris telah menemui bomoh terkenal Mona Fandi bagi mendapatkan bantuan gaib untuk meningkatkan kerjaya politik beliau dan mendaki tangga parti. Setelah perbincangan dibuat, Mona bersetuju untuk membantu dan menawarkan Mazlan tangkal yang kononnya pernah dimiliki bekas Presiden Indonesia Sukarno untuk memberi kekuatan luar biasa. Dengan perjanjian, Mona menuntut pengeras sebanyak 2.5 juta ringgit. Tertarik dengan kekuatan luar biasa dari tangkal tersebut, Datuk Mazlan bersetuju dan membayar Mona wang pendahuluan sebanyak RM500,000. Dia juga memberi Mona dan suaminya 10 buah tanah sebagai bayaran lebihan RM2 juta. Datuk Muhammad Mazlan Idris merupakan seorang ahli Dewan Undangan Negeri Batu Talam. Sebelum upacara bomoh dilakukan, dia memujuk ahli politik itu untuk mengeluarkan wang hampir RM300,000 dari beberapa bank di Kuala Lumpur. Mona memberitahu wang tersebut boleh digandakan dan mangsa perlu mandi bunga untuk kekebalan serta kekukuhan kedudukan dalam bidang politik. Kejadian ini telah dirancang seminggu lebih awal sebelum pemunjaan bomoh dijalankan. Setelah semua perancangan berjalan lancar, beliau telah dipelawa oleh Mona dan pasangannya untuk melakukan upacara mengamal ilmu hitam di rumah Mona. Ketika menjalankan upacara mandi bunga, Mona menyuruh mangsa baring di bilik air dengan mata ditutup dengan kain. Ketika inilah kekejaman tanpa peri kemanusiaan berlaku. Datuk Mazlan Idris dipancung dan badannya dikerat. Mayatnya dipotong 18 bahagian dan ditanam di sekitar rumah tidak bernombor di Kampung Peruas, Hulu Dong Rau, Pahang. Pembunuhan kejam terhadap Adun Batu Talam, Mazlan Idris, dirancang awal oleh Mona bersama suaminya Affandi dan pembantunya Juraimi. Setelah lubang di stor dikorek seminggu sebelum kejadian. Motif pembunuhan disebabkan ketamakan harta dan wang ringgit. Kehilangan Datuk Mazlan Idris dilaporkan pada 2 Julai tahun 1993 selepas dia mengeluarkan RM300,000 daripada beberapa buah bank di sekitar Kuala Lumpur, beberapa jam sebelum Datuk Mazlan dibunuh.
Mangsa telah dipujuk untuk mengeluarkan wang hampir RM300,000 dari beberapa bank di seluruh ibu negara. Mazlan diberitahu kononnya wang tersebut boleh digandakan selepas beliau mandi bunga. Sehari selepas pembunuhan, Mona telah pergi membeli belah di sekitar Kuala Lumpur dan membeli sebuah kereta Mercedes-Benz. Dalam tempoh 10 hari selepas pembunuhan itu, pasangan bomoh tersebut telah pun berbelanja sebanyak hampir RM300,000. Jumlah yang hampir sama dengan jumlah yang dikeluarkan oleh Mazlan dari akaun banknya. Mangsa dipercayai telah dibunuh pada jam sekitar 10 hingga 12 malam pada 2 Julai 1993. Mangsa dipercayai ditetak di lehernya sebanyak 3 kali sehingga kepala terputus ketika mandi bunga, kononnya untuk upacara kekebalan dan mengukuhkan kedudukan dalam bidang politik. Pada mulanya, Datuk Mazlan disangka telah diculik kerana beliau tidak hadir mesyuarat di Rau Pahang. Pada 18 Julai 1993, laporan polis telah dibuat apabila dia tak muncul di beberapa majlis rasmi di Pahang sejak 3 Julai 1993. Sebaik sahaja polis menerima laporan kehilangan Datuk Mazlan, siasatan terperinci dijalankan. Penyiasatan dibuat di sebuah rumah separuh siap didiami oleh pasangan bomoh Mona dan Afendi yang sering dikunjungi Datuk Mazlan. Polis berjaya menahan seorang pembantu pasangan bomoh terbabit iaitu Juraimi untuk siasatan dan hasil siasatan tersebut telah membongkarkan kegiatan mereka. Selepas 2 minggu siasatan dijalankan, Juraimi disoal siasat oleh pihak polis. Pada Julai 1993, Mona dan Afendi telah berjaya diberkas oleh anggota polis dekat Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Apabila disoal, pembantu Mona, Juraimi Husin, telah memberi petunjuk kepada pihak polis yang membawa kepada penemuan mayat Datuk Mazlan Idris. Mona dan suaminya menjadi suspek utama dalam kes pembunuhan Datuk Mazlan. Pada 12 September 1994, bermulalah perbicaraan kes pembunuhan di Mahkamah Tinggi Temerloh, Pahang. Mona Fandi, 38 tahun, Muhammad Afandi Abdul Rahman, 37 tahun, dan pembantu mereka Juraimi Husin, 24 tahun, telah dituduh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh yang boleh membawa kepada hukuman mati mandatori jika disabitkan kesalahan. Perbicaraan kes berlangsung selama 69 hari melibatkan sebanyak 76 orang saksi, pendakwa raya dan peguam bela dipanggil. Terdapat 238 barang kes dikemukakan kepada mahkamah seperti kapak yang digunakan untuk memenggal kepala mangsa. Di antara yang menjadi tumpuan ialah barang mistik dan dikatakan mempunyai kuasa luar biasa, iaitu tangkal, azimat, keris kecil, tongkat, dan songkok yang dikatakan mempunyai kuasa sakti. Perbicaraan ini telah membabitkan 7 orang juri. Kerana pembunuhan kejam dan luar biasa, perbicaraan kes ini telah mendapat perhatian masyarakat di Malaysia. Semasa perbicaraan berlangsung, terdapat percanggahan keterangan di antara tertuduh apabila mereka saling berbalah di mana Juraimi menyatakan bahawa Mona dan Afendi yang merancang segalanya. Manakala di pihak Afendi dan Mona, mereka telah menyatakan bahawa sebenarnya Juraimi telah hilang pedoman dan menetak leher mangsa. Mahkamah Tinggi Temerloh akhirnya telah memutuskan pada 9 Februari tahun 1995 ketiga-tiga suspek bersalah kerana membunuh dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Mereka ditempatkan di penjara Kajang selama 4 tahun sementara menunggu hukuman dilaksanakan. Negara digemparkan dengan kes pembunuhan kontroversi dan sensasi yang melibatkan pasangan bomoh terkenal Muhammad Afandi Abdul Rahman dan isterinya Mona Fandi pada 2 November tahun 2001 di penjara Kajang, Selangor. Mona Fandi juga meninggalkan seorang anak, Mazdiana, yang ketika ini telah pun berusia 29 tahun. Sebelum fajar menyingsing, pagi Jumaat, ketiga-tiganya digari dan kepala ditutup dalam sil bersebelahan dengan bilik hukuman. Mereka kemudian dibawa ke tiang pergantungan dengan 3 tali gantung sudah disediakan. Kaki mereka diikat dan tali gantung disesuaikan sekeliling leher
leher mereka. Pada pukul 5.59, drop telah dijatuhkan dan ketiga-tiganya telah selesai menjalani hukuman. Hukuman gantung sampai mati hanya disaksikan oleh penjaga penjara, pegawai dan doktor penjara sahaja. Pihak akhbar dan masyarakat umum tidak dibenarkan terlibat. Seorang pegawai mengatakan kepada surat khabar Malay Mail bahawa ketiga-tiga tertuduh tidak bertaubat sehingga ke saat akhir. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka sangat tenang, seperti mereka terima bahawa mereka akan mati. Hukuman gantung sampai mati diumumkan secara rasmi di pagi hari oleh seorang wakil penjara Malaysia. Jamil Razif Kasim memberitahu wartawan ketiga-tiganya telah menjalani hukuman mereka pada awal pagi. Kisahnya menurut laporan, sebelum kejadian, Mona Fandi dan suaminya pernah menuntut ilmu dengan mahaguru dari Indonesia. Memetik dari laporan utusan, pada Oktober tahun 1993, menceritakan Mona dan suaminya pernah mempelajari ilmu hitam dari seorang mahaguru di Jawa Barat, Indonesia untuk memiliki tangkal kekebalan. Mereka berguru di sana kerana tidak berpuas hati dengan ilmu putih yang diperoleh daripada guru persilatan dan kebatinan. Bapa Supatra dari Medan, Indonesia hanya mengajar mengenai penjagaan diri dan perubatan sahaja. Menjadi tanda tanya, adakah benar faktor gaib wujud dalam kes pembunuhan tersebut atau sebenarnya ada kisah yang tidak didedahkan kepada umum. Sebelum dia dihukum pada 2 November tahun 2001, Mona dipercayai memberi kata akhir. "Saya takkan mati," katanya. Kejadian ini masih menjadi sebutan masyarakat hingga ke hari ini. Jika anda rasa ini bermanfaat, jangan lupa terus bersama macam-macam trend channel, tekan butang subscriber serta loncengnya sekali untuk notifikasi video baru yang dimuat naik. Salam mesra dan semoga sukses selalu. Sampai kita jumpa lagi di lain masa dan lain waktu. Sekian.